Assalamualaikum. Tadi tak ada video. Ni ada video pula. Okey. Semua bersemangat lagi? Masih boleh ikut? Okey lagi? Okey, harap semua okey lah. Okey, tengok muka Ustazah ni makin okey kan? Semangat nak belajar. Okey, tadi Ustazah dah terangkan isi kandungan keseluruhan mata pelajaran akidah. Okey. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, iaitu rukun iman. Okey, anak murid Ustazah semua boleh tengok dekat skrin. Okey, dekat skrin laptop ke telefon, apa-apalah bahan yang semua guna. Okey. Rukun iman. Banyak pula masuk. Okey. Rukun iman. Hari ni kita nak belajar pengertian sahaja. Sikit je pengertian. Apa pengertian tu? Pengertian adalah maksud. Maksud, makna. Apa makna rukun? Kita akan belajar apa makna rukun dan apa makna iman. Okey, kita tengok satu-satu. Anak murid Ustazah semua tengok skrin. Ustazah besarkan. Okay, kita baca sama-sama. Ustazah baca, kamu semua ikut. Okey. Pengertian ataupun makna rukun iman. Kita tengok rukun dulu. Maksud rukun ialah perkara asas yang penting. Ikutlah perkara asas yang penting. Apa maksud perkara asas yang penting tu? Okey, Ustazah bagi contoh. Kalau pokok, anak pokok kan, kamu suka tanam pokok kat rumah kan, musim PKP ni, pokok, dalam sebatang pokok tu, apa bahagian yang paling penting? Kamu rasa apa? Dahan ke? Daun? Apa lagi? Bunga? Okey. Okey, Ustazah nak tanya. Kalau kita cabut bunga tu, pokok tu boleh hidup ke tak? Masih boleh hidup ke tak? Masih boleh hidup kan? Kalau kita cabut daun, masih boleh hidup lagi. Kalau kita cabut batai pucuk dia tu, boleh hidup lagi kan? Yang paling penting adalah akar. Kalau kita potong akar tu, matilah pokok tu kan? Sama juga dengan rukun. Perkara yang paling penting, rukun adalah perkara yang paling penting dalam Islam. Apa-apa rukun adalah wajib. Wajib kita buat. Tak boleh kita tinggal. Perkara yang paling penting. Okey, yang kedua kita tengok apa maksud iman. Semua baca sama-sama dengan Ustazah. Okey. Ustazah baca dekat sini. Iman ialah, okey. Iman ialah membenarkan dengan hati. Iman ialah membenarkan dengan hati. Hati kat mana? Dalam tubuh kita ni. Hati. Hati ni lah yang menentukan baik ke jahat kita ni. Contoh kan, kalau mak kita suruh kat rumah, Adam, tolong mak ambil tu. Adam ambil, tapi dalam hati dia, ish, mak ni. Dalam hati dia, ish, mak ni. Tapi dia ambil. Macam mana Adam tu? Baik ke tak baik? Sebenarnya hatilah yang paling Allah tengok. Baik ke tak orang tu? Okey. Iman ialah pertama membenarkan dengan hati. Yang kedua menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Lidah dan kata-kata, maksudnya bercakap lah. Okey. Dan seterusnya melakukan dengan anggota badan. Okey. Melakukan dengan anggota badan. Iman ialah pertama, Ustazah ulang, kita membenarkan dengan hati. Yang kedua, kita menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Dan yang ketiga, kita melakukan dengan anggota badan. Okey. Kita tengok slide seterusnya. Sekejap. Sudah kena kecilkan dulu. Okey. Ni Ustazah ringkaskan.
Okey. Pengertian iman. Okey, kita tengok sikit. Ni apa yang Ustazah terangkan tadilah, tapi Ustazah bawa dalam bentuk yang ada lukisan, gambar-gambar untuk mudah kamu faham. Okey, yang pertama Ustazah bagi tahu tadi, iman ialah membenarkan dengan hati. Okey, mana pen? Cari pen jap. Sekejap. Maaf ya. Okey. Iman ialah membenarkan dengan hati. Yang ni. Oh, lari sekejap. Okey. Iman ialah membenarkan dengan hati. Yang kedua, menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Okey, ada gambar lidah kan? Menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Dan yang ketiga, dan melakukan ataupun membenarkan dengan anggota badan. Melakukan dengan anggota badan. Saya baca sekali lagi. Iman ialah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota badan. Saya tahu kamu tak faham. Sebab tu saya kena jelaskan. Okey. Cuba tengok yang terakhir. Ustazah bagi contoh. Apa itu rukun iman? Apa itu iman? Apa itu iman? Okey. Rukun iman kita tahu ada 6 kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, dan seterusnya. Ustazah ambil satu je. Beriman kepada Allah. Kita nak tahu kita ni betul-betul ke kita ni beriman. Beriman ni maksudnya yakin atau percaya. Betul-betul ke kita beriman kepada Allah? Betul-betul ke kita yakin dan percaya kepada Allah? Sekejap. Okay, betul-betul kita yakin kepada Allah? Cuba kita cek. Cuba anak murid Ustazah semua cek. Ada tak pada perkara ni dalam diri kamu semua? Okey, Allah. Cuba tengok yang atas sekali tu. Allah. Alif, lam, lam, ha. Ustazah nak tanya, kamu kenal tak Allah? Allah tu siapa? Allah yang menciptakan kita? Okey, pandai. Lagi? Allah yang menciptakan alam semesta? Okey, pandai. Menciptakan langit, semualah. Di langit, di bumi, di air kan? Allah menciptakan manusia. Itu adalah Allah. Jadi kita wajib sembah Allah. Okey, nak tahu kita beriman ke tak kepada Allah? Pertama, cuba tengok hati. Adakah kamu betul-betul yakin dan percaya? Kamu membenarkan dalam hati bahawa Allah itu ada? Cuba tanya diri kamu sendiri. Pernah tak kamu bercakap-cakap dalam hati? Pernah tak kamu tertanya dalam hati, Allah tu ada ke? Allah ada ke tak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tu maksudnya kamu masih belum beriman. Kalau dalam hati, ya, saya percaya Allah itu ada. Walaupun kita tak nampak Allah tu kan, kita tak nampak Allah. Tapi kita yakin, kita betul-betul percaya Allah itu ada. Maksudnya kita telah lulus satu perkara, iaitu kita telah membenarkan dengan hati. Okey, yang kedua. Yang kedua, menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Tadi kita dah percaya dalam hati, kita tak cakap pun dalam hati je. Percaya Allah itu ada kan. Okey. Yang kedua, kita menyatakan dengan lidah. Ya, saya percaya Allah itu ada. Contohnya, kalaulah kawan kamu tanya, Ismail, kamu percaya tak Allah itu ada?
Ya, saya percaya Allah itu ada. Maksudnya kamu telah menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Okey, bagus. Kamu telah lulus perkara yang kedua, perkara iman yang kedua. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, melakukan dengan anggota badan. Yang ketiga, melakukan dengan anggota badan. Contohnya, kita dah percaya dalam hati, kita dah menyatakan dengan lidah atau kata-kata. Kita semayang ke tak? Ustazah nak tanya, kamu semayang ke tak? Semayang, Alhamdulillah. Tak semayang Ustazah, saya tak pandai. Tak apa, yang tak pandai nanti belajar dengan mak ayah ya. Okay. Siapa yang contohlah, siapa yang solat, banyak lagi contoh tapi satu je Ustazah nak ambil solat. Siapa yang solat, maksudnya dia telah beriman dengan Allah. Dia dah lengkap ketiga-tiga syarat tu. Dia percaya dengan hati, dah dia buat, menyatakan dengan lidah dan kata-kata buat, dia pun solat.